Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sama-sama Faidah ya. Kita akan mempelajari pelajaran fiqh tahun 3 yang bertajuk solat fardu. Okay. Sebelum kita mulakan pelajaran kita hari ini, mari kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan. Amin. Okay, alhamdulillah. Okey, mari sama-sama kita tengok apa dia yang dikatakan dengan solat. Okey, kita hari-hari kita solat kan? Hari-hari kita buat solat. Okey. Kita tengok pengertian solat ni ya. Pengertian solat. Okey. Apa dia pengertian solat? Okey, mari kita baca sama-sama. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir atul ihram. Ya, itu takbir lah. Kita mulakan dengan takbir yang kita selalu buat tu, Allahu Akbar. Itu takbir kan. Dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Disudahi dengan salam dan dengan syarat-syarat tertentu. Itu yang dikatakan solat. Iaitu perkataan, apa yang kita baca dan perbuatan, so apa yang kita buat, iaitu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Itu pengertian solat. Okay, murid-murid boleh tulis dalam buku dan hafal pengertian solat ni. Hafal pengertian solat. Apakah pengertian solat? Iaitu perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Itu yang dikatakan pengertian solat. Perkataan lagi sekali ya. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Kita tengok hukum solat fardu. Apa hukum solat fardu? Seperti yang kita tahu, hukum solat fardu iaitu wajib. Wajib ke atas setiap orang Islam yang berakal dan baligh. Ingat, wajib kalau siapa yang tak buat berdosa bagi orang Islam yang berakal dan baligh yang dah baligh lah. Okey, itu hukum solat fardu. Solat fardu ada 5 waktu dan bilangan rakaatnya ada dekat sini. Solat, okey, ni solat fardu ada 5 waktu dan kita tengok bilangan-bilangan rakaat ya. Subuh 2 rakaat saja. Subuh 2 rakaat. Zuhur ada 4, Asar 4, Maghrib 3, Isya ada 4. Okey. Kita tengok lafaz-lafaz niat solat fardu 5 waktu sehari semalam. Okey, subuh seperti yang kita selalu buat kan. Usalli fardu subhi raqataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu niat solat subuh. Okay, niat solat subuh. Tengok solat zuhur pula. Tengok solat zuhur iaitu usalli fardu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okey, ini solat zuhur. Zuhur berapa rakaat? Iaitu 4 rakaat. Iaitu sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu solat zuhur. Okay, sekarang kita tengok solat asar. Okay, usalli fardu asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okay, sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okay, solat asar 4 rakaat. Okay. Maghrib, Maghrib berapa rakaat? Maghrib 3 rakaat. Okay, tengok macam mana kita nak niat ya. Usalli fardul maghribi salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala.
Okay, artinya sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Itu fardu maghrib. Dan yang terakhir sekali iaitu solat Isya. Okay, solat Isya. Okay, usalli fardu Isya'i 4 rakaatin ada'an lillahi Ta'ala. Sahaja aku solat fardu Isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Okay. Habislah 5 waktu, iaitu subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan Isya 4 rakaat. Kita tengok rukun solat. Okay, rukun solat ada 13. Awak kena hafal lah, rukun solat ada 13. Okey, tengok yang pertama. Yang pertama mesti niat. Mesti ada niat dalam solat kita, itu kena ada niat ya. Niat tu niat tu tadi ni soli kan. Itu niat lah tu. Okey. Lafaz dan niat kita kena baca. Niat ni niat sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Taala, itu adalah niat. Yang usolli ni lah lafaz. Usolli fardu ni lafaz, yang bawah ni adalah niat di dalam hati ya, niat dalam hati, itu kita namakan niat. Kena ada niat yang pertama. Yang kedua, berdiri betul. Kita kena berdiri betul. Bagi yang mampu lah berdiri betul. Yang ketiga, takbiratul ihram, itu Allahu Akbar. Okey. Dan yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Seperti kita nak baca setiap hari tu kan, membaca surah Al-Fatihah. Tapi kena baca dengan betul. Jangan baca laju, baca bagi lambat-lambat dengan ikut tajwid yang betul. Jangan baca macam ekspres tu. Itu tak boleh. Okay, yang kelima, rokok. Rokok serta tumakninah. Rokok. Tumakninah tu kita berhentilah sekejap. Okay. Yang keenam, i'tidal serta tumakninah. I'tidal. Okey, lepas tu yang ketujuh, sujud serta tumakninah. Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Okey, serta tumakninah. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, membaca tahiyat akhir. Dah kita duduk tahiyat akhir, kita baca tahiyat akhir. Kalau tak buat salah satu tak boleh. Dan yang ke-11, salawat ke atas Nabi. Salawat ke atas Nabi SAW. Yang ke-12 adalah salam. Okay, salam sebelah kanan tu ya, salam. Dan yang terakhir sekali, yang ke-13 adalah tertib. Apa maksud tertib? Okay, tertib ni adalah mendahulukan yang dahulu, yang kemudian kita buat. Kemudian kita, maksudnya kita kena ikut urutan. Kena ikut urutan. Tu maksud dia tertib. Kena ikut satu. Ikut urutan. Okey, itu maksudnya rukun solat. Ingat, rukun solat ada 13. Rukun solat ada 13. Okey. Tengok syarat wajib solat pula. Syarat wajib solat ni mestilah orang Islam lah. Yang bukan Islam, mesti ada akal. Orang gila tak sah solat dia. Okey, mesti yang baligh. Baligh yang cukup umur lah. Okey, itu baligh. Dan yang terakhir, tiada halangan lah seperti haid dan nifas. Bagi perempuan kalau ada haid dan nifas, dia tidak boleh solat lah. Tidak boleh solat. Okey. Dan kita tengok syarat sah solat. Syarat sah solat. Okay, syarat sah solat ni, yang pertama mestilah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Iaitu suci dah daripada hadas kecil dengan hadas besar. Hadas besar ni seperti haid, nifas. Hadas kecil ni kalau kita buang air besar, air kecil tu, kita kena ambil wuduk semula lah. Kan kalau kita nak solat. Okey, yang kedua, suci pakaian lah. Pastikan pakaian kita bersih lah kalau kita nak solat. Bersih, badan kita bersih, dan tempat kita yang kita nak solat tu pun bersih lah daripada najis. Dan kita hendaklah menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Okey, yang keempat, masuk waktu solat. Kalau kita nak solat tu mestilah dah masuk waktu solat. Menutup aurat. Menutup aurat dan seterusnya, mengetahui kafiah solat. Kafiah ni cara-cara kita nak solat. Kita kena belajar dulu macam mana nak solat kan. Hari-hari kita buat solat, rasa semua dah pandai untuk solat kan. Itulah, kita kena tahulah, kena belajar dulu kafiah solat tu. Kafiah tu cara-cara untuk kita solat. Itu syarat-syarat solat. Lain sekali, suci daripada hadas kecil dan hadas besar.
suci pakaian, badan dan tempat daripada najis, menghadap arah kiblat, masuk waktu solat, menutup aurat dan mengetahui kafiah solat. Itulah serba sikit hari ini pelajaran kita tentang solat ya. Saya harap murid-murid dapat faham dan berusahalah untuk memperbaiki solat kita dengan lebih baik. Baca betul-betul surah Al-Fatihah ya, sebab surah Al-Fatihah tu setiap rakaat mesti kena baca. Sebab tu kita kena belajar baca surah Al-Fatihah bagi betul tajwid, jangan baca laju-laju. Okey. Setakat ini saja untuk hari ini. Okay, semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.